kami ni? Yelah, tolonglah Kak Nadia tu. Tolong apa kan dia? Tolong angkat meja ni, ha. Bagaimana perasaan kamu semua? Saya rasa puas hati. Saya pun rasa begitu juga. Yelah, saya pun rasa begitu. Sebenarnya, perasaan puas hati kamu tu datang kerana kerjasama yang kamu buat membuahkan kejayaan. Tengok. Sebenarnya, banyak contoh kerja yang memerlukan kerjasama untuk menjayakannya. Macam baru-baru ni ada gotong royong di kawasan rumah saya. Kalau masa kenduri kendara, jangan cakaplah. Kalau tak ada kerjasama, memang tidak akan jadi punya kenduri tu. Jadi kamu semua nampaklah betapa pentingnya kerjasama ni. Selain itu, dengan kerjasama juga dapat melatih kita agar menjadi seorang yang bertingkah laku baik. Yang ni saya tak begitu faham. Yelah, dengan kerjasama ni, kita kena banyak bersabar, kita kena banyak tolak ansur, malah kita kena banyak berfikir juga sebenarnya. Kenapa sampai jadi begitu? Kalau Hafiz, Arjun dan Ain nak tahu, kita ke segmen seterusnya untuk memahaminya. Kali ini mengisahkan 4 orang sahabat yang bernama Osman, Chong, Siva dan Daniel. Keempat-empat mereka ialah pelajar tahun 4 Marikh dan merupakan pelajar yang rajin di dalam kelas mereka. Mereka berempat memang dikenali kerana kerajinan dalam mengulang kaji pelajaran. Tetapi, Osman mempunyai masalah untuk menguasai mata pelajaran bahasa Melayu. Manakala Chong, Siva dan Daniel masing-masing lemah di dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Untuk mengatasi masalah itu, Chong memberi cadangan kepada Siva dan Daniel agar mengajak Osman menyertai kumpulan belajar mereka agar mereka berempat boleh saling membantu antara satu sama lain. Boleh saya duduk di sebelah awak? Duduklah Chong. Kenapa sampai nak minta izin daripada saya pula? Sebenarnya saya hendak berbual sedikit dengan awak. Perpustakaan bukan tempat berbual, Chong. Perpustakaan adalah tempat membaca dan belajar. Saya tahu, tetapi saya hendak bualkan ini sebenarnya hal pelajaran. Oh, kalau begitu bolehlah. Apa hal pelajarannya itu? Begini, Osman. Chong menerangkan masalah pelajaran yang dihadapinya kepada Osman. Dia, Siva dan Daniel mempunyai masalah dalam memahami masalah matematik dan dalam memahami karangan berbahasa Inggeris. Chong ingin meminta pertolongan Osman kerana Osman merupakan murid yang paling bijak di dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik. Kesempatan ini digunakan oleh Osman pula untuk meminta Chong menunjuk ajarnya tentang bahasa Melayu. Setelah bersetuju, Osman pun mulai menyertai kumpulan belajar bersama-sama Chong, Siva dan Daniel itu.
Osman menerangkan beberapa hukum pecahan matematik dan tata bahasa Inggeris yang penting kepada Chong, Siva dan Daniel. Namun nampaknya Osman harus menggunakan banyak masa kerana dia mendapati banyak perkara-perkara asas dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik itu tidak difahami oleh mereka bertiga. Pada masa yang sama juga, Osman pula turut menghadapi kesukaran dalam memahami beberapa perkara tentang tata bahasa dan nahu. Masalah ini pula yang harus ditangani oleh Siva, Chong dan Daniel dengan sabar. Ternyata masalah yang dihadapi oleh Osman tidak kurang besarnya daripada yang dihadapi oleh Siva, Chong dan Daniel. Menjelang peperiksaan akhir tahun, Siva, Chong, Daniel dan Osman dapat menjawab soalan dengan baik kerana kerjasama yang mereka jalankan sebelum ini telah membuahkan hasil. Dapat B itu matematik dan A itu bahasa Inggeris. Kamu dapat berapa, Man? Seperti diduga, terima kasihlah semua. Bahasa Melayu dapat pangkat A. Baguslah, markah matematik dan bahasa Inggeris saya pun meningkat walaupun tidak dapat A. Kamu dapat apa, Daniel? Saya dapat A untuk matematik tetapi dapat B untuk bahasa Inggeris. Meningkat tak markah berbanding sebelum ini? Mestilah saya besar hati betul dengan keputusan saya ni. Balik nanti bolehlah saya tunjuk pada abang, ayah dan mak. Alhamdulillah, nampaknya kita sudah mencapai matlamat dengan adanya kumpulan belajar ni. Jadi, saya suka nak cadangkan supaya kerjasama ini diteruskan macam ni. Macam mana? Kamu bertiga setuju tak? Ya, saya baru saja nak cadangkan tadi. Walaupun keputusan saya lebih baik dari sebelum ini, tapi saya masih tidak puas hati lagi lah. Samalah dengan saya. Saya lagi setujulah, banyak manfaatnya pada saya. Kalau macam tu nampaknya Daniel lah yang kena belanja saya minum. Saya bergurau saja, Daniel. Tidak mengapa, memang saya berhajat begitu pun. Tapi cuma boleh belanja air sirap sajalah. Kalau begitu, marilah. Saya pun dah ada harga ini. Mari! Macam mana adik-adik? Daripada sketsa tadi, adik-adik faham tak apa yang kakak masukkan dengan kerjasama? Dan macam mana dalam kerjasama ni, kita perlu ada tolak ansur, sabar dan banyak berfikir. Yelah, sekarang barulah Arjun faham kenapa dalam bekerjasama ini perlu ada tolak ansur. Kenapa perlu tolak ansur, Arjun? Yelah, tolak ansurnya kerjasama itulah. Osman kena bantu Chong, Siva dan Daniel. 2 mata pelajaran pula tu. Sedangkan Chong, Siva dan Daniel cuma bantu Osman seorang saja. Itu pun 1 mata pelajaran saja. Ya betul. Dalam kerjasama, soal tolak ansur macam ni sangat penting. Irene pula, apa yang Irene faham? Yang Irene faham tentang sabar pula, sifat mereka berempat itu. Osman terpaksa sabar menunjuk ajar mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris kepada Chong, Siva dan Daniel. Sebab ketiga-tiganya tidak faham perkara-perkara yang asas. Dan sebaliknya, Chong, Siva dan Daniel pula mesti bersabar apabila menunjuk ajar kepada Osman tentang kelemahan bahasa Melayunya. Betul tak, Irene? Tapi yang Irene tidak faham ialah yang banyak berfikir itu. Yang ini saya tahu.
Yang dikatakan banyak berfikir itu adalah penyumbangan idea dan buah fikiran untuk memudahkan pemahaman sesuatu tajuk. Senang cakap tidak boleh kedekut ilmu lah. Apa kita tahu, kita ajar. Kemungkinan Chong, Siva dan Daniel tidak dapat menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik kerana tidak tahu bagaimana teknik mudah untuk memahami soalan dan menjawabnya. Tepat kata-kata Hafiz tu. Untuk mengatasi masalah itu, Chong memberi cadangan kepada Siva dan Daniel agar mengajak Osman menyertai kumpulan belajar mereka agar mereka berempat boleh saling membantu antara satu sama lain. Duduklah Chong, kenapa sampai nak minta izin daripada saya pula? Sebenarnya saya hendak berbual sedikit dengan awak. Perpustakaan bukan tempat berbual, Chong. Perpustakaan adalah tempat membaca dan belajar. Setelah bersetuju, Osman pun mulai menyertai kumpulan belajar bersama-sama Chong, Siva dan Daniel itu. Osman menerangkan beberapa hukum pecahan matematik dan tata bahasa bahasa Inggeris yang penting kepada Chong, Siva dan Daniel. Namun nampaknya Osman harus menggunakan banyak masa kerana dia mendapati banyak perkara-perkara asas dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik itu tidak difahami oleh mereka bertiga. Pada masa yang sama juga, Osman pula turut menghadapi kesukaran dalam memahami beberapa perkara tentang tata bahasa dan nahu. Masalah ini pula yang harus ditangani oleh Siva, Chong dan Daniel dengan sabar. Ternyata masalah yang dihadapi oleh Osman tidak kurang besarnya daripada yang dihadapi oleh Siva, Chong dan Daniel. Menjelang peperiksaan akhir tahun, Siva, Chong, Daniel dan Osman dapat menjawab soalan dengan baik kerana kerjasama yang mereka jalankan sebelum ini telah membuahkan hasil. Sahabat B itu matematik dan A itu bahasa Inggeris. Kamu dapat berapa, Man? Seperti diduga, terima kasihlah semua. Bahasa Melayu dapat pangkat A. Baiklah adik-adik, hari ini kita sangat beruntung kerana dapat bersama seorang motivator di Raja Kelantan, iaitu Encik Najib bin Badruddin. Assalamualaikum Encik Najib. Bertemu kita sekali lagi nampaknya. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sihat. Adik-adik apa khabar? Khabar baik, kami sihat. Kami di sini ingin menemu ramai Encik Najib mengenai bagaimana kerjasama boleh membawa kekejayaan. Boleh. Apa salahnya? Soalan apa yang adik-adik nak tanya? Encik Najib, apakah kepentingan budaya cemerlang untuk masa depan? Menyentuh tentang budaya kerja cemerlang untuk masa depan. Mengapa budaya cemerlang ini begitu penting untuk masa depan? Kerana pada hari ini dan juga masa depan, dunia menjadi semakin canggih dan semakin maju. Jadi
Dalam dunia maju, kita memerlukan teknologi, memerlukan maklumat, memerlukan kecanggihan, memerlukan ilmu, memerlukan kualiti. Jadi, kita memerlukan seorang insan, pelajar, manusia, rakyat yang penuh dengan nilai-nilai murni yang tinggi serta kualiti yang tinggi nilainya. Berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan kepada akhlak, berdasarkan kepada kesihatan yang optimum. Ini membolehkan kita memberi sumbangan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita dan negara kita. Itu sebab mengapa kita perlu bertindak secara cemerlang untuk menjadi sebuah bangsa negara yang maju lagi cemerlang. Encik Najib, apakah fikir yang perlu ada jika kita hendak sesuatu kerjasama itu berjaya? Menyentuh tentang sikap yang perlu jika kita hendak sesuatu kerjasama itu berjaya. Yang pertama sekali adalah kita mesti sentiasa mempunyai sikap berbaik sangka. Kita mesti mempunyai sangkaan yang baik, positif, elok kepada semua orang, kepada rakan kita, sahabat kita, kaum kerabat kita dan sesiapa saja. Dengan cara ini kita akan dapat mewujudkan suatu keadaan yang penuh dengan semangat, rasa kasih sayang, sikap yang membina, rasa bertolak ansur, gembira, hormat dan dihormati, dan kita akan hidup serta dapat bekerja melakukan semua perkara dalam keadaan paling aman dan sempurna. Yang kedua adalah sikap tolong-menolong. Sekiranya kita amalkan sikap tolong-menolong ini, kita akan juga ditolong apabila kita menghadapi kesusahan. Kita mesti mempunyai amalan dan sikap yakin diri untuk membantu dan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang meminta apa saja pertolongan dari kita. Lambat laun, dengan kemurahan hati, ketulusan, keikhlasan hati kita, kita akan mendapat rahmat daripada Tuhan. Kita akan dipandang mulia oleh orang yang berada di sekeliling kita. Ia akan melatih hati, jiwa kita menjadi murni dan suci dengan sikap dan semangat menolong orang di sekeliling kita. Yang ketiga adalah kita mesti sentiasa sabar dan reda. Kita mesti sentiasa mempunyai tahap kesabaran yang tinggi dan keredaan yang tinggi apa yang Tuhan kurniakan kepada kita. Dengan cara ini, kita mempunyai perasaan yang sentiasa seronok dan gembira, dan kita akan sentiasa dihormati dan juga dilayani sebagai orang yang bersifat mulia dan perlu dihormati pada setiap ketika dan saat. Akhir sekali, yang keempat, sikap yang saya maksudkan tadi adalah bertoleransi. Kita mesti sentiasa bertoleransi dengan rakan, sahabat, guru dan sekalian orang yang berada di sekeliling kita. Kalau kita bertoleransi, bermakna kita sentiasa memasukkan sifat-sifat sabar, ingin tolong, ingin menghormati, ingin melakukan sesuatu yang terbaik, maka kita akan dihormati dan kita akan menjadi manusia yang dikatakan cemerlang, gemilang dan terbilang. Encik Najib, saya ingin tahu bagaimana caranya untuk menjadikan tingkah laku yang baik itu suatu amalan seharian. Yang pertama, kita perlu hayati dan fahami apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku yang baik tadi. Seperti kita berpakaian dengan penuh sopan di dalam khalayak. Yang kedua, kita memberi salam. Yang ketiga, kita sentiasa menghulurkan bantuan. Yang keempat, kita memberi senyuman kepada orang yang berada di sekeliling kita dan bercakap dengan perkataan yang baik-baik, yang sempurna. Jadi dengan cara ini, kita akan dapat menanam sikap dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan kita seharian. Orang dewasa, guru, siapa saja akan memandang kita sebagai anak yang baik dan anak yang sempurna, dan kita akan dilayan sebagai orang yang sempurna juga. Sudah tentu akan mewujudkan suasana yang penuh dengan kegembiraan, kesempurnaan, dan contoh teladan yang baik ini akan
berkongsi bersama dengan rakan, sahabat dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang kedua, kita amalkan segala perkara-perkara yang baik ini dengan penuh keikhlasan dan keseronokan. Dua kata kunci yang terakhir saya nak beri adalah dengan ikhlas dan seronok. Kita dengan ikhlas beri salam dan senyuman kepada orang yang kita temui. Kita akan dihormati dan kita akan dilayani, dan ini akan mewujudkan satu suasana kehidupan amalan harian yang penuh dengan keharmonian, kemurnian, kesempurnaan. Dan dengan ini anak-anak akan sentiasa dilayani, dihormati dan dihargai oleh orang yang berada di sekeliling kita. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.